ada satu isu juga yang real. Okey, real tapi mungkin ramai yang terlepas pandang jugalah tentang perkara ini. Sebenarnya kita sering kali mungkin mengabaikan tentang penyakit ini, tetapi ia juga boleh membawa mudarat kalau kita tidak ambil tahu mengenainya. Jadi kita fokus pada Zika. Tapi Zika, denggi, semua itu kita fokus. Jangkitan bakteria pneumococcal ni yang menyebabkan pneumococcal, bakteria yang menyebabkan pneumococcal ni sebenarnya dah lama. Lagi lama daripada Zika rasanya. Jadi kita fahamkan tentang perkara ini. Untuk itu kita alu-alukan tetamu kita ke studio pada hari ini bersama dengan Datuk Dr. Zulkifli Ismail, merupakan pengerusi Asia Strategic Alliance for Pneumococcal Disease Prevention ataupun ringkasnya ASAP. Assalamualaikum Ustaz Datuk. Waalaikumsalam. Okey, sebelum kita masuk kepada penyakit pneumococcal dan juga rawatan ataupun cara mencegahnya, pandangan Datuk tentang peruntukan yang diberikan dalam sektor kesihatan untuk tahun depan. Pada masa ini untuk kesihatan saya fikir kita tak patut mengurangkan bajet dia kerana sekarang ni berkurangan sangat dan kita baca dalam akhbar ada banyak yang test yang tak boleh dibuat oleh hospital kerajaan. Jadi saya bersimpati dengan mereka yang bekerja di hospital Kementerian Kesihatan Malaysia. Kalau kita lihat juga macam contohnya dimasukkan peruntukan khusus untuk pencegahan wabak seperti Zika yang baru-baru ini menjadi kebimbangan dunia. Tetapi untuk penyakit seperti pneumococcal yang sudah dikenal pasti ada lama. Jadi mungkin ada yang terlepas pandang tentang perkara ini, Datuk. Mungkin kita telah banyak kali memberitahu pihak-pihak yang berkenaan dengan penyakit pneumococcal ni, dan itu tujuan ASAP tu Asian Strategic Alliance for Pneumococcal Disease Prevention tu. Kami adalah sekumpulan doktor-doktor daripada kawasan Asia, daripada negara-negara Filipina, India, Pakistan, China dan sebagainya. Dan kami memberi maklumat yang sahih berkenaan dengan penyakit pneumococcal ni, dan sebelum ni kita memang tak ada buat apa-apa beri maklumat kerana kita tak ada vaksin. Tapi sekarang kita ada vaksin untuk menangani dan mengurangkan mencegah penyakit tu. Jadi itu pasal semenjak sebenarnya vaksin tu dah ada, saya tak menjawab soalan kita dah ada vaksin tu daripada tahun 2000 lagi di Amerika, dan dia datang ke negara kita dan negara Asia ni pada tahun 2005. Dan dari dalam 5 tahun kita dah ada cukup data untuk menunjukkan bahawa vaksin tu mengurangkan penyakit pneumococcal ni, mengurangkan morbidity, mengurangkan kematian disebabkan berkesan ya. Jadi itu sebab kita pun form kumpulan ni untuk kita memberitahu. Jadi kita memang menggalakkan rakyat mendapatkan vaksin ni, dan kita menggesa supaya Kementerian Kesihatan juga memasukkan vaksin ni di dalam imunisasi nasional kita. Kalau kita lihat kepada peranan masyarakat untuk mengetahui tentang pneumococcal ini, mungkin masing-masing beranggapan bahawa selagi tidak ada penyakit itu yang digembar-gemburkan seperti mana Zika dan HMFD dan sebagainya, masyarakat akan diam saja mengenainya. Tetapi sebenarnya pneumococcal ni kalau tidak diberi rawatan sebaiknya, adakah ia berbahaya ataupun ia boleh dirawat? Jadi bagaimana? Pneumococcal tu ialah macam tadi cakap kan, ialah satu bakteria. Tapi bakteria tu menyebabkan banyak penyakit. Dia boleh menyebabkan jangkitan daripada otak, selaput otak, meningitis, boleh menyebabkan jangkitan di paru-paru dengan pneumonia, dan jangkitan di dalam sinuses dia, jangkitan kat tekak, mungkin kadang-kadang jangkitan kat dalam tulang juga ya. Dan ini efek dia adalah lebih daripada katakan Zika, tapi kurang daripada denggi. Tu dia punya di mana kita tempatkan meletakkan tahap bahayanya. Baik. Pneumococcal adalah jangkitan bakteria. Bagaimana ia boleh berlaku, Datuk? Dia berlaku kalau macam satu orang tu ada kuman tu. Kita semua ada pneumococcal tu dalam tekak kita. Bukan semualah yang ada, tapi ramai yang ada. Tapi yang ada tu dia ada berbagai-bagai serotype.
saudara mara pneumococcus tu ada dalam lebih dari 90. Dalam 90 ni hanya dalam 13 hingga 15 sahaja yang menyebabkan penyakit tu. Jadi kalau saya ada tu, saya pergi dekat ni, saya batuk-batuk dekat ni, kenalah. Kalau immune system kurang, dia kenalah jangkitan dalam paru-paru ke, ataupun saya batuk dekat dengan budak kecil ke, baby tu tak ada imun langsung. Melalui pernafasan boleh berjangkit. Jadi orang-orang yang senang dapat tu ialah budak-budak kurang daripada umur 2 tahun dan mereka yang lebih daripada 65 tahun. Jadi ini dua kategori yang kita perlu melindungi supaya tak kena jangkitan tu. Jadi senang dapat. Kalau saya ada tu, saya sesama sikit, saya batuk sikit, saya pergi duduk kat sebelah air, lepas tu saya batuk, boleh kena lah. Bagaimana nak tahu kalau kita ada penyakit pneumococcus ni? Susah nak tahu. Pasal ni sama macam kita punya sakit sesama biasa, sama macam influenza tu. Tapi dia demam teruk, lepas tu sesak nafas ke, kadang-kadang demam tu hanya 1-2 hari saja. Sakit saya selalunya dia demam dalam seminggu baru dia kena macam ni. Ada simptom yang eksklusif untuk penyakit ini? Untuk budak-budak hanya demam yang tinggi, dan kalau mereka sesak nafas ke ataupun tak sedar diri ke, itu adalah menunjukkan bahawa ini penyakit bakteria, tapi tak semestinya pneumococcus. Okey. Kebarangkalian kemungkinan disalah diagnos. Datuk. Boleh. Kalau disalah diagnos, selalunya bila pesakit tu datang, dia ada jangkitan tu, kita beri, kalau teruk sangat kita beri antibiotik ya. Dan kebanyakannya antibiotik tu boleh membunuh kuman tu. Masalahnya kuman tu sekarang ada yang resistant kepada antibiotik kita. Jadi kita kena pilih antibiotik yang boleh membunuh dia lah. So itu masalah dia sekarang. Ada banyak masalah dia yang kita perlu menangani, tapi kita ada vaksinnya yang boleh mencegah daripada jangkitan tu berlaku. Jadi kita galakkan supaya ibu bapa dan bawa anak mereka, ataupun even bapa dan datuk nenek yang lebih daripada umur 65 tahun datang untuk mendapatkan injection tu. Paling teruk apa yang boleh berlaku kepada pengidap pesakit? Paling teruk mereka matilah. Boleh menyebabkan kematian. Bagaimana boleh sampai ke tahap maut tu? Maut tu, kalau kuman tu pergi ke otak dan dia membuatkan meningitis jangkitan pada selaput otak tu, jangkitan tu akan merebak dan dia pergi ke darah, dan darah dalam masa tu yang melibatkan kegagalan hati, kegagalan ginjal, kegagalan jantung, dan itu melibatkan dan selalunya teruk, kita selalu rawat sakit-sakit begini di ICU. Ini betul-betul serius, kritikal. Tahap prevalent di Malaysia? Prevalent di Malaysia kita tak ada data. Tapi sebagaimana penyakit-penyakit lain lah ya, pasal ni bukannya dalam yang notifiable disease. Tapi kita tahu bahawa ada banyak kanak-kanak, orang dewasa dan orang tua, warga mas yang ada jangkitan pneumonia. Dan kebanyakan pneumonia tu kita test darah mereka dan kebanyakannya negatif. Tetapi ada di dalam kumpulan tu yang disebabkan oleh pneumococcus. Dan kalau kita ada penyakit virus, saya katakan kita ada influenza ke apa kan, H1N1 ke, yang menyebabkan kematian tu bukannya H1N1 tu, tapi adalah jangkitan sekunder yang disebabkan oleh macam pneumococcus lah. Tadi dikatakan ada suntikan vaksin. Seeloknya suntikan ini diberi bila? Seeloknya diberi seawal mungkin selepas anak tu umur 2 bulan. Jadi kita menggalakkan diberi itulah, kalau anak tu kurang daripada 6 bulan, mereka diberi 4 dos lah injection suntikan tu. Kalau dia di antara 6 bulan hingga setahun, mereka diberi 3 dos, dan setahun hingga 2 tahun 2 dos untuk orang dewasa, dan untuk orang yang lebih daripada 65 tu kita beri 1 dos saja. Sekarang ini adakah vaksin itu diwajibkan untuk diambil ataupun tidak? Di negara ni vaksin tu bukan dalam kita punya program imunisasi nasional kita, dan tidak diwajibkan lah sebabkan tu. Kalau kita nak wajibkan, maka itu terpaksa dibiayai oleh kerajaan. Berapa kos untuk vaksinasi?
lebih kurang kalau untuk dia ada 2 jenis vaksin tu dan selalunya dalam RM250 sedos. Sedos. Jadi kalau bayi yang memerlukan 4 dos kali 4 kali RM1,000. Itu dalam masa setahun setengah yang memang jadi kos yang cukup besar. untuk bajet dia lah setahun setengah. Okey. Memang kos Secara mungkinlah secara keseluruhan ya Datuk melihat akan banyak jenis penyakit dan adanya rawatan yang sesuai khusus, seperti vaksin khusus untuk penyakit-penyakit tertentu. Banyak sangat nak pilih. Tetapi dengan adanya kekangan mungkin peruntukan misalnya, nak pilih yang mana satu pada pandangan Datuk, apa pertimbangan yang perlu dilakukan? Dia pertimbangan dia ialah nombor satu prevalennya, kerapan penyakit tu. Nombor dua, keterukan dia, kadar kematian dia. Apa efek dia, morbidity dia, kerosakan kepada otak, kerosakan kepada paru-paru dan sebagainya. Kos perawatan pesakit tu dalam ward. Jadi ini semua kita perlu kirakan dan kalau dalam vaksin-vaksin yang ada sekarang ni, Malaysia sebenarnya ada menggunakan lebih vaksin daripada negara-negara jiran kita ya. Kita sekarang menggunakan vaksin yang tak ada di separuh negara termasuk Singapura. Okey, patutkah vaksin untuk pneumococcus ni diwajibkan? Bagi pendapat saya dan bagi pendapat komuniti pediatrik di sini, doktor-doktor pakar pediatrik di sini, kami menyarankan bahawa ia patut dimasukkan di dalam program imunisasi nasional kita. Okey, baik. Untuk maklumat lebih lanjut tentang penyakit ini, ke mana boleh orang ramai rujuk? Mendapatkan maklumat. Okey. Mereka boleh pergi ke mereka boleh mendapat daripada doktor mereka dan mereka boleh pergi kepada ada website yang Immunize for Life. Ini adalah website Kementerian Kesihatan dengan Persatuan Pediatrik Malaysia ya. Dan saya pengurusi program tu. Dia dekat www.ifl.my. Okey, secara ringkas 30 saat Datuk. Ya, Ada usaha untuk melakukan kajian, survey ataupun tinjauan di Malaysia tentang penyakit ini? Kita ada dulu, dia ada satu tinjauan yang telah dilakukan di Sabah ya, oleh Dr. Suhaimi. Dia menengok kes-kes meningitis, jangkitan di selaput otak. Dan dia dapati bahawa sebelum kita introducekan HIB ya, Haemophilus Influenza B vaksin dalam kita punya national program tu, yang HIV itu ialah tertinggi menyebabkan meningitis di situ. Okay. Selepas tahun 2002 apabila vaksin itu diintroducekan, kita yang meningkat naik ialah pneumococcus. Jadi itu ada survey yang telah dibuat. Okey. Harapnya ada mungkin ada selepas ini ada pembaharuan yang lebih menyeluruh ya di negara kita ini, dan mudah-mudahan kita tingkatkan kesedaran kita tentang penyakit ini, dan orang dewasa, kanak-kanak, warga emas semua boleh mendapatkan imunisasi ini walaupun tidak diwajibkan. Kita secara sukarela boleh mendapatkannya di hospital ya, di pusat-pusat kesihatan. Pusat kesihatan. Okey. Baik, terima kasih Datuk Dr. Zulkifli Ismail. Kita harapkan semoga kesedaran mengenai pneumococcus ini akan lebih meningkat selepas ini, kerana semua penyakit pasti ada penawarnya, tetapi seelok-eloknya kita cegah daripada lebih baik daripada mengubati.